Nak patik jujur ke macam mana? Kalau patik jujur, takut kena sula pula. Hai semua, hari ni agak istimewa sebab kita akan verify satu resepi viral tapi daripada VIP. Dimasak pasti jadi, tak pandai pun boleh. Tapi sebelum tu korang subscribe dan on notification lah dulu. Video istimewa kali ini, kita akan verify satu resepi daripada Sri Paduka Baginda, Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Seperti ramai yang dah tahu, tuanku memang pandai memasak dan tuanku pun dah keluarkan buku masak yang berjudul Air Tangan Tengku Puan Pahang. So hari tu, waktu aku tengok Instagram Air Tangan Tunku Azizah, aku ternampak video tuanku memasak nasi goreng butter. Istimewanya, nasi goreng ni memang kegemaran tuanku dan juga kekanda tuanku iaitu Sultan Johor. Agak-agaknya macam mana rasa nasi goreng butter resepi Tunku Azizah ni? Okeylah, jom kita check out resepi sebelum kita rasa nasi goreng resepi Tunku Azizah, our beloved queen. Untuk resepi nasi goreng butter Tunku Azizah ni, baginda menggunakan cili merah hidup. Jadi korang agak-agak dengan nasi korang, aku guna lebih kurang 3 biji cili untuk satu mangkuk lebih kurang 2 orang makan. Korang boleh tumbuk cili tu sampai lumat ataupun boleh juga guna blender, tapi macam tak padan pula kan 2-3 biji cili untuk korang guna blender. Tapi aku rasa lebih baik korang tumbuk guna lesung batu je, sebab makanan yang tumbuk guna lesung ni lebih sedap, lebih-lebih lagi nasi goreng. Waktu korang tumbuk tu, jangan lupa masukkan garam sikit. Sikit je pun tak apa, sebab nanti bila kita goreng nasi tu, kita akan tambah garam lagi. Kalau korang perasan, mood kita hari ni tenang je. Muzik punya background pun tenang. Sebab kan resepi dari istana, jadi kita kena lemah lembut, sopan santun, chill. Cuma video tu tak bolehlah perlahan sangat. Harus sehari baru siap nasi goreng butter kita. Okey, bila korang dah siap tumbuk lumat elok, korang boleh sediakan kuali dan panaskan butter. Aku guna lebih kurang 1/4 untuk nasi aku dan aku guna jenama butter cup. Walaupun dalam video tuanku guna butter mahal. Tak mampulah dik, kita nak guna butter RM15 untuk buat nasi goreng. Kita ni golongan marhain. Okey, so korang tunggulah butter korang cair. Kalau korang tengok dalam video tuanku guna kuali legend. So, aku pun ada kuali legend yang aku ambil daripada mak aku. Ingat tuanku je ada. Okey, bila butter korang dah agak-agak cair, korang boleh masukkan cili yang kita tumbuk lumat tadi. Tapi masak dengan butter ni, korang kena hati-hati sebab butter cepat hangit. Jadi korang kena gaul cepat-cepat atau perlahankan api korang. Okey, sebab resepi ni dari istana, apa kata kita tukar bahasa kita menggunakan bahasa istana. Okey, sekarang hulu balang boleh masukkan telur. Ikut hulu balang lah nak guna telur banyak mana. Macam patik guna 3 biji telur untuk nasi goreng ni. Sebab patik suka makan nasi goreng yang banyak telur ni. Lepas tu hulu balang jangan kacau selalu telur ni. Macam biasa, ke nasi goreng akan lagi sedap kalau telur kita tak hancur. Jadi kacau sikit-sikit je. Kalau hulu balang rajin sangat kacau telur tu, dia tak akan jadi nasi goreng, dia akan jadi scrambled egg. So macam ni lah keadaan telur yang patik rasa sangat enak untuk dibuat santapan. Walaupun sebelum ni patik ada share resepi nasi goreng, boleh cek link di atas. Tapi sebenarnya nasi goreng resepi tuanku ni sangat mudah dan juga bahannya pun tak banyak. Okey, sekarang hulu balang boleh masukkan nasi ke dalam kuali. Bila hulu balang tengok telur tu dah agak masak. Hulu balang boleh terus juga masukkan ikan ke, ayam ke, daging ke yang hulu balang nak tambah dalam nasi goreng. Macam patik guna ikan tenggiri macam tuanku. Ini bukan kebetulan, memang patik pergi beli ikan tenggiri ni untuk masak nasi goreng, sama macam resepi tuanku. Okey, sekarang hulu balang kena gaul semua bahan-bahan dalam kuali sampai sebati. Proses menggaul ni agak lama sikit lah sebab kita nak nasi kita sebati dengan bahan-bahan yang kita masukkan tadi. Untuk membantu hulu balang menggaul nasi, hulu balang boleh ambil satu lagi senduk atau sudip. Tapi tengoklah patik salah ambil senduk, jadi dia tak membantu pun untuk menggaul nasi goreng ni. Sambil hulu balang menggaul nasi, jangan lupa tekan-tekan nasi yang hulu balang nampak berkepul-kepul. Sebab nasi goreng tak sedap kalau berketul-ketul.
Jadi teruskan menggaul sampai hulu balang nampak semua nasi kita sebati dengan bahan-bahan kita. Kalau hulu balang tengok dalam video ni masih nampak nasi-nasi putih tu, jadi dia belum sebati. Sebab tu Patik terus menggaul nasi goreng ni dan tekan-tekankan dia bagi hancur. Patik rasa Patik boleh cepatkanlah sikit video menggaul nasi goreng ni sebab macam lambat sangat je nak siap. Kalau hulu balang tengok, masih banyak lagi nasi berketul-ketul dalam kuali. Sebenarnya, hulu balang boleh ramas-ramaskan nasi dulu sebelum masukkan dalam kuali supaya waktu nak menggoreng tu tak adalah lama sangat untuk kita hancurkan yang berkepul-kepul tu. Tapi, kalau hulu balang masak untuk makan sendiri macam yang Patik buat ni, tak perlulah beria-ria nak pastikan semua nasi yang berkepul-kepul tu hancur. Lainlah kalau hulu balang nak masak untuk permaisuri atau agung. Jadi yang tu memang kena pastikan tak ada langsung nasi yang berkepul. Okey, Patik rasa Patik dah penat. Jadi Patik akan buat-buat tak nampak je nasi-nasi yang berkepul. Jadi Patik akan terus masukkan garam. Bagi Patik, nasi goreng akan lebih enak kalau masin sikit. Jadi Patik tambahkan sedikit lagi garam untuk biar dia sedap. Okey, jadi hulu balang teruslah menggaul nasi goreng ni agar garam pula sebati dengan nasi kita. Selain dari cara menambah garam waktu menggoreng, hulu balang boleh juga guna cara meramas nasi dengan garam sebelum hulu balang menggoreng nasi. Maksudnya sebelum kita masukkan nasi dalam kuali lagi, kita dah gaul nasi kita dengan garam agar rasa garam sebati dengan nasi dan sekata. Dah siap pun nasi goreng butter resepi Tunku Azizah Raja Permaisuri Agung. Nampak sedap kan? Yang paling penting memang mudah untuk disiapkan, bahan pun tak banyak. Jadi bolehlah hulu balang bekalkan anak-anak hulu balang ke sekolah dengan nasi goreng ni. Ataupun kalau hulu balang tak tahu nak masak apa tetamu nak datang, boleh juga sediakan nasi goreng resepi Tunku Azizah ni. Okey, moment of truth untuk Patik komen resepi nasi goreng butter Tunku Azizah. So, jom kita cuba. Nak Patik jujur ke? Macam mana? Kalau Patik jujur, takut kena sula pula. Tak. Okey. Joke je. Okey. Rasa dia quite lain. Sebab selalunya kita pakai minyak. Ni pakai butter. Jadi butter tu kan lemak sikit. So cuma sebab kita pakai cili hidup yang merah ni, dia tak pedas sangat. So bagi aku yang suka pedas ni, aku rasa kita kena tambah cili padi sikit untuk bagi dia pedas. Tapi not bad rasa dia. Okay, lain lah daripada nasi goreng yang kita biasa buat ataupun korang dah selalu buat pakai butter, tak tahulah. Tapi aku memang first time cuba nasi goreng yang buat pakai butter ni. Dan which is aku rasa okay, not bad. Boleh masak lagi. Ni bukan sebab takut dengan Raja Permaisuri, bukan. Memang rasa dia sedap sebab butter tu. Okay? Kalau korang tak percaya, korang cuba. Okay? Korang cuba. Bagi anak-anak korang makan, memang tak merungut lah. Sebab sedap juga. Walaupun kalau korang tengok resepi dia ada berapa bahan je. Cili, nasi, telur, ikan. Okay. Cuma itulah, kalau pedas sikit memang wow, mengancam. Okey, sekian saja perkongsian aku untuk hari ini. Jangan lupa subscribe channel Masak Pasti Jadi dan cuba resepi nasi goreng butter ni. Memang sangat-sangat mudah, bahan pun tak banyak. Yang penting pasti jadi. Junjung kasih tuanku atas resepi ni.